Gadis ini dibakar sehingga rentung bersama motosikal miliknya. Pencarian secara besar-besaran dilakukan setelah ibunya membuat laporan berkenaan kes kehilangannya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ikuti kisah ini. Kejam, itulah luahan marah berulang kali seorang ibu apabila mengetahui anak gadisnya yang hilang sejak 3 April 2012 ditemui mati dengan rangka tulang bersepah dalam kawasan berlukar berhampiran ladang sawit di tepi jalan ke Kampung Limau Kasturi, Gua Musang pada petang 24 April 2012. Cik Esah Yusof, 60 tahun, tinggal di rancangan kemajuan tanah RKT Kesedar Jeram Tekoh. Sebelum itu pengsan sebaik mengetahui mayat anaknya ditemui dan terpaksa dia dikejarkan ke Hospital Gua Musang untuk menerima rawatan. Rangka tulang bersama tengkorak dipercayai Nur Ain Syafni, 16 tahun, ditemui dalam kawasan berlukar tersebut tidak jauh dari rumahnya itu oleh seorang pekerja kontrak mengangkut buah sawit kira-kira jam 6 petang. Nur Ain dilaporkan keluar dari rumahnya di RKT Kesedar Jeram Tekoh jam 9 pagi sebelum didapati hilang kerana tidak pulang ke rumah bersama motosikal yang ditungganginya sehingga lewat malam pada hari yang sama. Berita mengenai kehilangan Nur Ain itu pada 12 April 2012 iaitu seminggu selepas dibuat laporan di Ibu Pejabat Daerah IPD Gua Musang dan pihak berkuasa melancarkan gerakan mencarinya. Turut ditemui berhampiran rangka tulang itu sebuah motosikal yang dibakar, seutas jam tangan dan dompet berisi kad pengenalan mangsa bersama seluar jin yang sudah ditanggalkan. Cik Esah ketika ditemui sebaik pulang dari hospital berkata dia amat terkejut dan kesal dengan kejadian yang amat memilukan itu serta mahu pihak berkuasa mengesan penjenayah terbabit untuk dibawa ke muka pengadilan. Sejak dari kehilangan lagi dia merasa tidak sedap hati kerana kebiasaan anaknya pulang walaupun lewat malam hingga terpaksa mengarah penduduk dan anggota rela melancarkan gerakan mencarinya. Sebagai seorang ibu tidak pernah berdiam diri untuk mengesan anak bongsu daripada 10 beradik itu dengan menemui beberapa bomoh sama ada bomoh tempatan atau luar daerah. Setahunya anaknya tidak ada musuh, hanya malas sekolah sahaja apabila mengambil keputusan untuk belajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Asap hanya setakat tingkatan 2. Ketua Polis Kelantan Datuk Jalaluddin Abdul Rahman mengesahkan rangka tulang itu dipercayai gadis yang dilaporkan hilang dari rumahnya di RKT Jeram Tekoh. Beliau mengesahkan rangka tulang yang ditemui itu dipercayai mangsa bunuh dan ditinggalkan di dalam kawasan belukar tersebut bersama sebuah motosikal sebelum ditemui seorang lelaki pekerja ladang sawit berkenaan. Rangka gadis itu ditemui di ladang kelapa sawit di Jeram Tekoh bersama motosikal miliknya yang hangus. Rangka mangsa ditemui seorang pemandu lori membawa kelapa sawit pada pukul 6 petang bersama dompet, kad pengenalan dan sebuah motosikal. Polis mengesyaki Nur Ain turut dibakar bersama motosikal miliknya. Ekoran penemuan itu, 6 lelaki dan 2 wanita berusia 17 hingga 30 tahun ditahan pada 24 April 2012 bagi membantu siasatan. 6 yang ditahan merupakan individu yang mengenali mangsa dan bersama mangsa sebelum mangsa hilang. 5 daripada mereka termasuk seorang suspek wanita positif dadah. Pada 29 April 2012, polis menahan seorang lagi suspek berusia 42 tahun untuk membantu penyiasatan kes bunuh ini. Lelaki tersebut ditahan di rumahnya di rancangan kemajuan tanah RKT Kesedar Sungai Asap A kira-kira jam 11.45 malam ketika lelaki tersebut berada dalam rumah bersama beberapa rakannya. Serbuan yang dilakukan anggota polis dari Ibu Pejabat Daerah IPD Gua Musang itu sebaik siasatan awal mendapati seorang lagi sedang diburu bagi membantu penyiasatan kes berkenaan. Semasa serbuan dilakukan, lelaki terbabit yang terkejut dengan kehadiran sepasukan anggota polis cuba melarikan diri bersama rakan mereka tetapi tidak sempat hingga berjaya ditahan. Semasa siasatan dijalankan, ke atas lelaki tersebut turut menemui beberapa biji pil, dipercaya pil kuda pada dirinya. Menurut Yusof Muhammad Nur, 26 tahun, pekerja kontrak ladang sawit yang menemui tengkorak dan tulang milik mangsa berkata, pada mulanya dia mendengar ayam hutan berkokok lalu bergegas ke arah bunyi itu untuk memasang jerat bagi menangkap ayam hutan itu. Bagaimanapun bukan ayam hutan tetapi tengkorak dan tulang serta rangka motosikal yang dibakar. Menurut Yusof, sebelum menemui tengkorak dan tulang itu, dia sedang mengangkut sawit menggunakan sebuah lori kecil bersama abangnya Muhammad Solatri. Selepas menemui benda mengejutkan itu,
Dia membatalkan hasrat memasang jerat dan segera kembali ke lori untuk memaklumkan penemuan berkenaan kepada abangnya. Dia dan abangnya segera pulang ke rumah mereka di Arketi Kesedar Jeram Teko untuk memaklumkan penemuan itu. Mayat mangsa dipercayai telah dibunuh dan dibakar dalam tempoh 2 minggu sebelum rangka mangsa ditemui. Bagaimanapun, polis masih menunggu laporan bedah siasat untuk mengetahui sama ada gadis tomboy itu dibakar hidup-hidup atau mangsa dibunuh terlebih dahulu sebelum dibakar. Polis masih menyiasat motif pembunuhan itu dan tidak menolak kemungkinan pembunuhan mangsa ada kaitan dengan dadah dan orang yang dikenalinya. Walau bagaimanapun, menurut sekumpulan penduduk yang meninjau tempat kejadian, menemui banyak serpihan tulang serta gigi yang masih tertinggal di tempat kejadian dalam belukar. Serpihan tulang dan gigi itu mungkin tidak dikutip habis pihak berkuasa selepas melakukan siasatan di tempat kejadian. Seorang penduduk di Arketi Kesedar Jeram Teko, Johnny Ishak, 37 tahun berkata, sebenarnya kunjungan kumpulannya ke tempat kejadian hanya untuk melihat secara lebih dekat suasana di situ. Siasatan polis percaya mangsa turut dirogoh sebelum dibunuh. Bagaimanapun, polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung perkara tersebut dengan menyoal siasat 9 suspek termasuk 2 wanita yang ditahan berhubung kejadian itu mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan itu. Kesemua mereka merupakan rakan-rakan Nur Ain Shafni yang kebanyakan mereka adalah penagih dadah. Tahukah anda kes ini masih tidak selesai sehingga ke hari ini? Pihak polis tidak tahu siapa pembunuh yang sebenarnya. Sehingga artikel ini ditulis, kematian mangsa masih tiada pembelaan. Siapa yang membunuh mangsa terus menjadi misteri yang tiada jawapan yang pasti. Jangan mempercayai sesiapa pun walaupun kawan baik anda sendiri. Kita mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa Allahyarham Nur Ain Shafni dan menempatkan arwah dalam kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.